orang kata ambil satu kali ambil pun dah nampak putih tangan. Macam-macam saya dengar, tapi sebenarnya benda tu bahaya. Mindset masyarakat tentang drip ni, ada yang kata buat drip takut sebab apa, rosak buah pinggang, rosak liver dan sebagainya. Tapi sebenarnya kenapa saya tak heran kenapa benda macam ni boleh berlaku. Sedangkan saya punya patient sendiri pun ada yang datang sampai tanya berpuluh-puluh kali sebelum mereka nak start ambil drip, nak buat rawatan drip. Sebab kita kena ingat sebenarnya memang di luar sana nak kata brand yang mengeluarkan drip ni ada berpuluh-puluh, banyak, malah saya rasa cecah beratus kot jenis drip ada kat luar sana. Putih dalam masa 5 hari, putih dalam masa seminggu, putih dengan hanya 2 kali. Tapi kita kena ingat, walau macam mana pun kita tetap kena berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat, ya. Sebab drip ni sebenarnya kalau ikutkan selamat, tapi kena dengan cara dengan mereka yang ada yang mengambil drip di luar sana mungkin pernah mengalami mungkin keluarga mereka ataupun ada serta ahli keluarga pernah ambil drip, lepas tu rosak buah pinggang. Memang tak mustahil sebab dos yang mereka ambil itu mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh beribu-ribu mg, sedangkan as a normal human being, kita sebagai manusia ni ada limitasinya. Malah dalam drip tersebut punya kandungan lebih, so ternyata telah menjadi overdose. Situasi seperti inilah boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman, buah pinggang, sampai ke kena pergi ke pusat hemodialisis untuk buat dialisis dan sebagainya. Memang saya tak heran, memang ada jadi. Dan kerosakan kepada fungsi hati dan sebagainya. So jadi bagi saya, walau macam mana pun saya ingin nasihatkan, mestilah berjumpa dengan orang yang lebih bertauliah, iaitu doktor, sebelum kita nak buat apa-apa saja rawatan, ya, bukan saja drip, rawatan lain apa-apa, ya, yang menyebabkan badan kita sendiri ni memang dianya dosnya tak tinggi lah, selalunya tak tinggi, dan memang dia sudah bercampur banyak ingredient lain lah, seperti glutathione dan sebagainya. Putih yang dimaksudkan itu tak sama. Mungkin kalau saya sendiri kata okey saya nak putih, mungkin disebabkan saya nak putih, maksud saya putih mali pada asal dulu masa saya zaman sekolah. Ada orang lain putih lebih putih daripada dia sekarang. Itu kalau putih yang saya maksudkan ini tidak masalah. Contoh dia pergi bercuti ke pulau Dioman dan sebagainya, Pulau Redang, terdedah kepada cahaya matahari dan menyebabkan sunburn, the first degree burn, so dan sebagainya, dan dia nak putih kembali pada asal, itu tak ada masalah. Tapi kalau maksud dia putih macam dah putih tapi nak putih lagi, sebab tu bagi saya maksud putih tu pun kena jelas, aim, tujuan treatment yang dilakukan. Alami versus clinical, bagi saya dua-dua pun okey. Kalau you guys ada preference untuk cenderung kepada bahan-bahan yang lebih semula jadi, organik pun okey, tak ada masalah. Faktor-faktor keluarga ataupun dengar pada rakan-rakan menjadi punca kenapa mereka begitu yakin dengan betul, sebab mungkin mereka tidak pernah terdedah kepada bahan-bahan semula jadi, dibesarkan dalam persekitaran kawan-kawan ataupun ahli keluarga terdekat banyak pakai lebih kepada produk yang ada kajian klinikal ke atas human. Jadi dua memang dua benda yang berbeza, tetapi dua-dua pun ada pro and cons dia untuk merawat sesuatu permasalahan. Sebagai contoh, penuaan berlaku, maka mungkin kalau organik ni dia bersifat terbatas dan sedikit less adverse effect jika nak bandingkan dengan clinical punya, pharmacological punya. So memang lebih agresif, tetapi risk untuk ada adverse effect pun ada walaupun kecil. Kalau nak better pun ada juga gabungan treatment supaya mendapatkan outcome, kesan yang lebih baik.